Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah masih memberikan kelapangan waktu untuk kita hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit lagi kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang boleh memberatkan timbangan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah, amin. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Saya menggunakan sebuah kitab karya Syekh Mana' Khalil Qattan yang asalnya dalam bahasa Arab yang bertajuk dengan Mabahis fi Ulumil Quran. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan cara mudah memahami Al-Quran. Satu karya yang membicarakan tentang disiplin-disiplin ilmu yang perlu kita ketahui, kita fahami, kita kuasai andainya kita nak mendalami tafsir Al-Quran, nak mentadabbur Al-Quran. Kalau kita nak baca terjemahan-terjemahan Al-Quran, maka ilmu-ilmu alat yang perlu kita kuasai, perlu kita fahami, inilah dia diletakkan dalam ilmu disebut sebagai ulum Quran ataupun dasar-dasar ilmu Al-Quran. Maka Syekh Mana' Khalil Qattan dia letakkan tajuk kitab dia ni Mabahis fi Ulumil Quran. Maksudnya tulisan-tulisan, buhus-buhus yang berkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 6 hari bulan 2 yang lalu. Bulan lepas lah, 6 hari bulan 2 yang lalu, kita berada pada muka surat 74. Kita telah membicarakan bermula daripada bab yang pertama. Bab yang pertama kita berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan juga sejarah perkembangan dia. Apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian ada berapa komponen bila kita nak memahami Al-Quran itu, dia ada komponen-komponen ilmu dalam ilmu Al-Quran itu yang perlu kita ketahui. Kemudian sejarah dia berkembang dari sudut zaman start pada zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, dari sudut pentafsiran, dari sudut penulisan, tulisan, bacaan, kita dah bahaskan. Kemudian dia masuk kepada bab yang kedua, kita membahaskan tajuk Al-Quran. Pengarang dia letak bab yang kedua itu bab tajuk dia nama Quran. Sebab ini belajar tentang ilmu Quran. Dia bahaskan tentang apa dia definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran tu ada berapa, apa dia sifat-sifat Al-Quran, perbezaan di antara Al-Quran dengan hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Dia ada Quran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Qudsi juga salah satu bentuk wahyu. Kemudian hadis Nabawi ada yang disebut sebagai hadis tauqifi, ada disebut sebagai hadis taufiqi. Tauqif dengan taufiq. Itu semua ini dia melibatkan wahyu-wahyu Allah. Maka pengarang diterangkan apa beza antara Quran, hadis Nabawi, hadis Qudsi. Kemudian dia bawakan perbezaan di antara hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. 3 benda komponen tu dibahaskan dalam bab yang kedua. Kemudian masuk bab yang ketiga, pengarang diletakkan satu tajuk nama dia wahyu. Wahyu satu benda yang kita tak nampak. Quran ini salah satu wahyu, tapi bila disebut
Wahyu dia lebih umum. Wahyu tu bermacam-macam jenis, bermacam-macam bentuk. Ada wahyu kepada pokok, ada wahyu kepada malaikat, ada wahyu kepada rasul, ada wahyu kepada manusia. So bentuk-bentuk ni telah dibahaskan. Dan Quran salah satu bentuk wahyu dia. Dan kita dah bahaskan erti wahyu, apa dia, takrif wahyu tu apa dia. Cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Maksudnya kita melihat bagaimana Allah menurunkan wahyu. Pertama, Allah turunkan wahyu itu daripada Allah kepada malaikat. Kita dah bahaskan. Kemudian, cara penurunan wahyu kepada Rasul. Bagaimana pula Allah menurunkan wahyu kepada Rasul? Ada yang melalui malaikat, perantaraan, ada yang tidak melalui perantaraan. Ada yang disebut sebagai Quran, ada yang disebut bukan sebagai Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kita bahaskan. Kemudian kita masuk tajuk kepada syubhat pada apa? Penentang wahyu. Benda-benda kekeliruan. Maksudnya bila kita bahaskan tentang wahyu, benda yang tak nampak, jadi ada golongan yang beriman, dia perlu kepada percaya, yakin. Ada orang Islam yang beriman, yakin ya beriman. Tapi di sana ada juga golongan yang menentang, yang disebut sebagai golongan yang syubhat. Dia mendatangkan kekeliruan, confuse, tak jelas kan. Maka pengarang dia letakkan tajuk syubhat para penentang wahyu. So kita berada dalam tajuk itu, dan kita berada pada muka surat tu 74. Dan kalau kita tengok balik pada tajuk syubhat para penentang wahyu ini, pengarang dibawakan ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah golongan penentang wahyu ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mencipta Al-Quran itu. Mereka ni golongan yang tak nak percaya Quran itu daripada Allah. Ada yang pertama yang dia kata Nabi yang cipta sendiri, Muhammad lah yang cipta, yang cari makna dia, susun bentuk gaya bahasanya. Maka golongan pertama ni pengarang Syekh Manat Al-Qattan dia bawakan hujah 1, 2, 3, 4, 5 banyak hujah yang dibawakan, lebih kurang dalam 10 hujah yang dibawakan oleh Syekh Manat Al-Qattan menunjukkan bahawa kekeliruan mereka, syubhat itu ditentang dan diberi jawapan oleh Syekh Manat Al-Qattan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada golongan jahiliah. Golongan jahiliah ini dia menyangka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mempunyai ketajaman akal, pandangan, ilham, kuat cara berfikir, cerdik, pandai, yang menyebabkan Nabi Muhammad ni dia mampu untuk menimbang benda-benda yang baik, benda yang buruk. Dan Muhammad ni pula dia ada kasyaf dia sendiri, ada singkafan, boleh tahu benda-benda yang gaib, tapi dia tak nak kaitkan benda itu dengan wahyu Allah. Ni golongan jahiliah dia panggil. Macam nak kata macam Nabi Muhammad dia berkawan dengan syaitan ke, tapi dia tak sebutlah syaitan, tapi nak sebutkan bahawa Nabi Muhammad ni ada kasyaf, dia boleh ada kehebatan yang tinggi pada diri dia. Ni golongan ni disebut sebagai golongan jahiliah. Kemudian Syekh Manat Al-Qattan dia bawakan beberapa ayat Quran. Ayat yang pertama surah Qasas 44-45, dibawakan surah Ali Imran ayat 44, hujah yang ketiga Ankabut ayat 14, kemudian surah Furqan. Ini poin-poin yang dibawa oleh Syekh Manat Al-Qattan menunjukkan bahawa pandangan mereka itu tidak tepat dan ditentang oleh Syekh Manat Al-Qattan. Dan kita sampailah kepada poin pada muka surat tu 74 bawah itu. Okey, kata pengarang dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memahami apa yang sebenar berlaku antara dua orang yang berselisih yang datang menghadapnya untuk meminta keputusan. Apabila golongan penentang wahyu ni dia kata Muhammad ni hebat, dia tahu benda-benda yang kasyaf, maka pengarang dia cuba rot balik, dia lawan balik. Dia kata Nabi ni dia tak tahu bila ada dua orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang satu-satu keputusan. Tanya apabila dua orang berbalah, Nabi tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Dan Nabi akan menghukum berdasarkan apa yang Nabi dengar. Dan ada hadis riwayat yang Nabi sebutkan, boleh jadi apa yang aku putuskan ni adalah kurang tepat.
Kan? Ada korang sebenarnya yang tahu siapa yang benar. Apabila dua orang bergaduh kan, yang A dia kata dia betul, yang B pun dia kata dia betul. Maka Nabi kata, aku dengar hanyalah berdasarkan hujah yang diberikan. Maka aku menilai, aku buat keputusan berdasarkan hujah. Boleh jadi yang aku cakap itu adalah tidak tepat disebabkan orang yang betul itu dia tak pandai berhujah, yang tak pandai yang salah yang pandai berhujah. Maka aku berikan jawapan kepada orang yang salah. Jadi kamu berhati-hatilah. Nabi dia sebut begitu secara jelas. Dan pengarang dia bawa ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memahami apa yang sebenar berlaku antara dua orang yang berselisih yang datang menghadapnya untuk meminta keputusan. Meskipun dia mendengarkan kata-kata mereka berdua. Tanpa diragukan lagi, beliau tidak akan mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Jadi kalau begitu, dapat difahami kata pengarang, maksudnya Nabi ni bila dua orang datang, Nabi tak tahu pun ceritanya apa yang berlaku sebelum itu. Nabi tak tahu. Dan Nabi juga tak tahu apa yang berlaku yang akan datang selepas itu, kata pengarang. Sedangkan golongan jahiliah ni tak. Dia kata Nabi ketahui. Dan dia bawakan di sini. Pengarang dia bawakan hadis Bukhari dan juga Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dia kata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusumatan bi babin hujratihi fa kharaja ilaihim faqala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa ahsibu annahu sidqun fa aqdi lahu bizalik faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhuzha au liyatrukha. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut, Rasulullah memang pernah mendengar sesuatu perselisihan yang berlaku di hadapan pintu bilik-biliknya. Ada sahabat datang, jumpa Nabi berselisih pandangan, datang dekat pintu bilik Nabi, minta Nabi putuskan sesuatu, dia kata. Lalu mendatangi mereka dan berkata, Nabi datang kepada orang yang berselisih itu dan Nabi sebutkan, aku hanyalah seorang manusia, sedang kamu meminta kepadaku untuk diadili. Mungkin salah satu pihak daripada kamu akan lebih baik menyampaikan alasan, pandai. Salah seorang daripada kamu mungkin pandai berhujah, beri alasan. Sehingga aku menyangka bahawa dialah yang benar. Lalu aku memutuskan hal itu, aku memutuskan yang benar itu dengan untuk memenangkannya. Disebabkan pandai dia berhujah, pandai dia bercakap, walaupun sebenarnya dia salah, maka aku menangkan dia, aku betulkan dia, walaupun dia salah, kata Nabi. Yang keputusan dengan memberikan kemenangan kepadanya daripada hak seorang Muslim itu adalah sepotong daripada api neraka. Maka Nabi SAW, walaupun aku beri kemenangan kepada orang yang salah itu, orang nampak dia menang, tapi sebenarnya itu adalah sepotong daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tersilap. Nabi tak silap. Maksudnya Nabi beri jawapan yang betul, adili dengan betul berdasarkan hujah. Tapi yang silapnya adalah orang yang salah ni tadi, dia tak nak mengaku dan dia pandai berhujah. Kemudian orang yang betul pula, dia ni kebetulan tak pandai berhujah. Cakap lurus bendul aja kan. Dia pun tak pandai nak corner-corner. Kan? Bila cakap straight je nampak macam dia tak apa betul. Kan? Jadi Nabi buat keputusan berdasarkan apa yang Nabi benar, yang Nabi dengar. Dia boleh mengambilnya dan boleh pula meninggalnya. Maka Nabi kata, boleh ambil dan juga boleh tinggalkan. Maksudnya Nabi cakap bila dua orang berbalah tu, Nabi kata bila Nabi dah putuskan, Nabi kata aku tak tahu sebenarnya siapa yang betul, tapi aku putus berdasarkan hujah. Boleh jadi dia betul, boleh jadi dia salah, tapi hujah nampak macam dia betul. Kemudian Nabi cakap, tapi korang berdua kena ingat, korang berdua lah sebenarnya yang tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi siapa kalau aku buat silap, korang dapat jawapan itu, maka nak ambil boleh ambil, tapi itu daripada potongan daripada napi neraka Allah. Tapi kalau kau jujur buat yang sepatutnya, tinggalkan, itu adalah yang terbaik. So ni direkodkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi
riwayat hadis ini menunjukkan kepada golongan jahiliyah tadi yang mengatakan Nabi SAW ni dia tahu perkara yang telah berlaku dan juga perkara yang akan datang itu dinafikan dengan riwayat daripada Bukhari dan juga daripada Muslim ini. Okey. Kemudian kata pengarang Muhammad Abdullah Darras mengatakan, ini ulama dalam bidang ulum Quran yang menyebutkan pendapat inilah yang diramaikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah masa kini dengan nama wahyu an-nafsi. Mereka mengira dengan nama ini telah mempunyai pendapat ilmiah baru, padahal ianya tidak. Itu adalah pendapat orang jahiliyah masa lalu. Mereka melukiskan Nabi SAW sebagai seorang lelaki yang mempunyai khayalan yang luas dan perasaan yang dalam. Maka lebih daripada itu beliau adalah seorang penyair. Jadi golongan jahiliyah ni dia memberikan satu tanggapan yang mujawazah. Mujawazah ni orang kata berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Nabi ni seorang penyair, dia punya khayalan dia terlalu tinggi, macam-macam benda dia boleh idrak, dia boleh sampai. Dan Nabi ni dia ada disebut sebagai wahyun nafsi. Wahyun nafsi ini dia gerak hati, dia kata gerak hati dia yang kuat, dia kata. Kemudian mereka menambahkan bahawa kata hati Muhammad mengalahkan inderanya. Tengok kata pengarang dia kata. Kemudian mereka menambah bahawa kata hati Muhammad tu mengalahkan inderanya. Dia sebut lagi bahawa apa yang Nabi nampak yang zahir itu, tapi disebabkan wahyu nafsi dia tu kuat, kata gerak hati dia tu kuat, maka gerak hati dia itu mengalahkan indera yang dia tengok. Ini semua tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh orang-orang jahiliah, dia kata. Sehingga dia boleh berkhayal bahawa dia melihat dan mendengar seseorang berbicara kepadanya. Menyebabkan sampai Nabi boleh level itu. Dia orang yang cakap kepada Nabi. Nabi tak bagi tahu pun gitu. Dia assume gitu. Padahal dia kata, apa yang dilihat dan dibicarakan kepadanya itu hanyalah daripada gambaran khayal dan perasaannya sendiri sahaja. Yang demikian itu disebut sesuatu kegilaan. Dan semua ini maksudnya impian atau mimpi orang-orang jahiliah, dia kata. Namun mereka tidak boleh berlama-lama mempertahankan alasan-alasan begini. Golongan jahiliah ni dia buat alasan begitu. Nabi ni disebutkan sebagai wahyu nafsi, tapi alasan tu dia tak kukuh, tak boleh tahan lama. Mereka terpaksa harus meninggalkan istilah gerak hati, wahyu nafsi itu. Apabila mereka melihat bahawa di dalam Al-Quran terdapat masalah khabar berita. Bila dia cakap begitu, alasan begitu, tapi bila buka Quran tengok tak berapa kena. Sebab dalam Quran ni dia ada tentang khabar berita, sama ada khabar-khabar masa lalu maupun khabar-khabar yang akan datang, cerita zaman dulu dan cerita yang akan datang. Yang mana bila kalau sebut Nabi ni wahyu nafsi dia kuat, dia tak kena. Mereka mengatakan mungkin berita-berita itu dia peroleh daripada para ahli. Maksudnya berita-berita tu dia pernah belajar, jumpa orang yang dalam bidang dia, pernah dia tanya apabila ia pergi berdagang. Dia cuba kaitlah Nabi ni pernah pergi berdagang. Masa dia berdagang mungkin dia jumpa orang itu, orang ini tanya dan dia dapat maklumat tersebut. Dengan demikian bererti dia diajar oleh seorang manusia. Jadi manakah yang baru dalam pendapat ini semua? Jadi kalau begitu maksudnya Nabi itu dia tak dapat benda baru. Sebenarnya dia tanya pada orang lain. Tengok pengarang dia patahkan balik hujah yang dibawa oleh golongan jahiliyah itu. Bukankah hal seperti itu pendapat yang pernah diperkatakan oleh kaum jahiliyah Quraisy? Walaupun daripada sisi bentuk lafaznya, redaksinya berbeza, tapi dicuba bawa ayat yang sama. Demikianlah faham anti Tuhan, jenis orang tak percaya Tuhan ni dalam pakaian barunya yang kotor itu. Jadi golongan jahiliah, golongan etis yang tak nak percaya pada Tuhan ini, dia akan faham sedemikian. Pemikiran itu memang bukan satu pandangan yang maju di masa kini, bukan pandangan yang orang kata advance lah. Dia kata, ia hanyalah saki-baki pandangan yang diwariskan oleh masa jahiliah dahulu. Maksudnya orang dulu dah bagi dah idea sedemikian, tapi orang zaman moden ni dia masih bawa lagi idea sedemikian. Dia kata. Kemudian pengarang dia bawakan surah Al-Baqarah ayat 118. Apa Allah Taala sebut? Wa kadzalika qala allazina min qablihim misla qaulihim.
tashabahat qulubuhum qad bayyinal ayati liqaumi yuqinun. Allah Ta'ala sebut demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan juga kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dan yakin. Ayat Quran ni sebut golongan yang nak kafir itu tak nak terima, dia tetap lawan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah terangkan. Dah terangkan benda yang betul. Qad bayyanal ayat. Kami dah terangkan dalam Quran ni semua. Hujah-hujah dalil-dalil. Tapi dia tak nak terima. Dia cuba corner juga. Mengatakan Nabi ni ada elemen wahyun nafsi. Dia kata, okey. Kemudian kata pengarang, yang menghairankan adalah pengakuan mereka yang menyebut bahawa dia, yakni Muhammad, adalah orang yang jujur dan juga terpercaya. Muhammad ni dikenalilah sebagai Al-Amin, orang yang jujur, yang dipercayai. Dan bahawa dia beralasan mengaitkan apa yang dilihatnya sebagai wahyu ilahi. Muhammad ni memang terkenal Al-Amin, seorang yang jujur. Tapi dalam waktu yang sama dia orang ni boleh kata sebaliknya. Oh, Muhammad ni dia ada kuat firasat dia, dia ada dapat daripada ilham, dia ada dapat daripada benda-benda yang kasyaf. Dia kata begitu. Sedangkan dia tahu Muhammad ni jujur dan juga amanah. Mana mungkin dia akan cakap sedemikian. Dia kata, demikianlah Allah menjelaskan kepada kita tentang pendahulu mereka. Dia kata, dia bawakan sini surah Al-An'am ayat 33, fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Dia kata, sebenarnya mereka bukan mendustakan kamu, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Maksudnya, golongan yang tak nak terima Muhammad ni, sebenarnya dia bukan nak mengingkari Muhammad, tapi sebenarnya mereka ni adalah mengingkari ayat-ayat Allah. Itu yang disebutkan walakinna zalimin bi ayatillahi yajhadun. Mereka nak ingkar, tak nak terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kata pengarang, jika ini alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyatakan apa yang dilihat dan didengarnya, maka apakah alasan dalam pengakuannya bahawa dia tidak mengetahui berita-berita itu sebelumnya? Tidak juga kaumnya, sedangkan menurut sangkaan mereka dia telah mendengar sebelumnya. Dengan demikian mereka hendak mengatakan bahawa dia mengada-ngadakan agar tomahan mereka itu sempurna. Tetapi mereka tidak mahu mengatakan kata-kata itu sebab mereka mendakwakan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang bijaksana. Ingatlah, sebenarnya mereka telah memperkatakan tetapi mereka sendiri tidak menyedari, dia tak perasan. Dikatakan Muhammad begitu, ada kelebihan begini, tapi Muhammad sendiri dia menafikan. Nabi Muhammad sendiri menafikan. Dia kata tidak. Kemudian datang pula dalam ayat Quran menyebutkan Nabi Muhammad tu tidak lain dan tidak bukan hanya menyampaikan wahyu yang Allah berikan. Tapi golongan yang musyrikin, golongan jahiliah ni dia tak katakan Nabi Muhammad tak ada kelebihan begitu begini, tapi Nabi tetap menafikan. Okey ya. Habis itu poin yang berkaitan dengan kemampuan Nabi untuk memahami sesuatu perkara itu. Okey. Kemudian ini poin baru ya. Orang-orang jahiliah klasik dan moden berhujah bahawa Muhammad telah menerima ilmu-ilmu Al-Quran daripada seorang guru. Tadi poin, maksudnya Nabi ini dia ada ilham, dia tahu benda yang dah berlaku, benda yang akan berlaku. Bila datang orang, dia boleh cerita, sebenarnya dia tahu. Sebenarnya benda tu tak berlaku, hanya assume jahiliah. Okey, yang ni poin pula, ada golongan jahiliah yang klasik, yang dulu, dia berhujah mengatakan Muhammad ni, dia dapat ilmu-ilmu tu daripada orang. Daripada seseorang yang dia belajar. Ada guru dia. Itu tidaklah silap. Tetapi guru yang menyampaikan Al-Quran itu ialah malaikat pembawa wahyu. Kata pengarang, memang betul. Nabi itu dia belajar. Tetapi dia bukan belajar daripada manusia. Tapi yang mengajarnya, yang menyampaikan wahyu ialah malaikat Jibril, pembawa wahyu. Bukan guru yang berasal daripada kaumnya sendiri. Yakni manusia ataupun kaum yang lain. Dia kata.
Kemudian kata pengarang, Muhammad dia membesar dan hidup dalam keadaan buta huruf. Semua tahu. Muhammad tu sifat dia ummi. Ummi dia tidak boleh membaca dan juga tidak boleh menulis. Wala takhutuhu bi yaminik. Tak boleh nak menulis. Baca tak faham, tak boleh membaca juga tidak menulis. Satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh sejarah yang tidak diragukan lagi, bahawa dia tidak mempunyai guru daripada masyarakatnya sendiri. Dan masyarakat Arab dia tahu memang Nabi ni pada kecil dia tak belajar, tak ada guru. Dia nak membaca tak boleh, nak menulis pun tak boleh. Dan dia, semua orang tahu dia memang tak ada guru. Orang Quraisy ni dia tahu. Dalam sejarah tidak ada kalangan pengkaji yang dapat memberikan kerjasama yang patut dijadikan saksi. Dari sudut kajian, sejarah Nabi, tak dengar cerita ni Nabi pada zaman dia kecil, dia membesar, dia ada tok guru. Dia belajar kitab Taurat ke, kitab Injil ke, dia berguru dengan mana-mana tok guru, tak ada. Dalam sejarah tak ada, dalam kajian tak ada. Bahawa Muhammad telah menemui seorang ulama yang mengajarkan agama kepadanya sebelum ia mengatakan kenabiannya. Memang benar bahawa di masa kanak-kanak dia pernah berjumpa dengan Buhairah. Ada pernah masa zaman dia kecil-kecil, dia pergi berdagang, adalah jumpa dengan beberapa orang yang ada ilmu. Di antaranya ialah Buhairah, yang rahib. Itu rahib di pasar Bushra di Syam, dia kata. Di Mekah pula dia bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ada dekat Syam sekali dengan Buhairah dia jumpa. Kemudian dekat Mekah dia ada pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal ni dia jumpa setelah wahyu turun kepada dia. Buhairah masa tu dia sebelum diangkat jadi Nabi. Itu pun dia jumpa kejap aja dalam dia berdagang. Manakala Waraqah bin Naufal yang dibawa oleh isteri dia Khadijah, bila wahyu dah turun, baru dia pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Dia kata, setelah hijrah, itu sebelum hijrah. Kemudian kata pengarang, selepas hijrah pula ia bertemu dengan ulama-ulama Yahudi dan juga Nasrani. Itu kalau sebelum hijrah ada dua disebut, Buhairah dan juga Waraqah bin Naufal. Manakala setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia banyaklah jumpa dengan ulama-ulama Yahudi dan juga ulama-ulama Nasrani. Dan kita tahu sejarah di Madinah itu, bila Nabi hijrah Madinah memang ramai orang Yahudi. Dan dalam kalangan Yahudi itu ada yang alim tentang kitab-kitab Samawi yang dulu dia jumpa. Tapi Nabi dia jumpa itu bukan Nabi belajar. Nabi yang mengajar, terangkan ni kitabnya dah terpesong, ini dah diubah, ini telah diubah. Nabi bukan belajar, orang Yahudi yang belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan di sini bahawa Nabi bertemu dengan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang pasti dia tidak pernah mengadakan perbicaraan dengan mereka. Nabi ni tak pernah belajar dengan dia orang sebelum ia menjadi nabi. Okay. Sedang setelah ia menjadi nabi, merekalah yang bertanya kepadanya. Itu yang ditanyakan awal bab ini. Boleh tanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang Yahudi tanya Nabi, tanya tentang roh. Nabi jawab, tunggu wahyu. Wahyu datang. Nabi ceritakan gini-gini. Tak ada yang Nabi tanya pada orang Yahudi. Orang Yahudi je tanya ni, kemudian tanya ni, buat trik, tanya itu, buat trik, tanya ini, nak tengok Nabi ni betul Nabi ke tidak? Betul Nabi ke tidak? Macam-macam trik dia buat. Tapi setiap kali dia jawab oleh Nabi dengan wahyu, geng-geng Yahudi, geng-geng kafir ni dia tetap tak beriman. Tu. Tanya tu bukan tanya nak tahu, nak ikut. Tapi tanya tu tak puas hati dan tanya memang tak nak ikut. Dia kata, mereka lah yang bertanya kepada Nabi SAW. Sehingga mereka yang mengambil manfaat dan belajar kepada Nabi SAW. Seandainya Rasulullah SAW belajar sedikit sahaja. Kata pengarang, kalaulah Nabi ni, dia belajar sikit sahajalah daripada geng-geng Yahudi ni, daripada salah seorang di antara mereka, sejarah pasti akan mengungkapkan beliau tidak memiliki akhlak. Sejarah pasti akan mengungkapkan. Pasti kita akan tengok dalam sejarah Nabi ini, Nabi pernah belajar daripada Yahudi ataupun Nasrani. Mana ada? Kita tak jumpa dalam sejarah itu. Kalau ada sikit pun Nabi belajar, pengarang dia tak ada. Dia kata, okay. Beliau tidak memiliki akhlak buruk yang menyebabkan orang menganggapnya remeh, terutama mereka yang menentang Islam. Jadi Nabi ini akhlak dia ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi. Nabi itu memang berada pada haibah yang sepatutnya, sifat kenabian itu. Menurut catatan sejarah, justru rahib daripada Syam ataupun Waraqah bin Naufal menyambut kegembira tentang kenabiannya.
Waraqah bin Naufal, kemudian rahib yang kata Buhairah tu, bila dengar, tengok pada Nabi datang masa dia nak pergi Syam tu, tengok ada ciri-ciri kenabian, mereka ni sangat gembira sebab dia tahu ini bakal jadi Nabi, kan? Oh, ini bakal jadi Nabi. Ush, oh ini memang betul. Dia tahu sebab dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Oh ini bakalnya. Mereka menyambut dengan gembira. Begitu juga Waraqah bin Naufal. Bila dia datang, Khadijah bawa Nabi lepas turun daripada Gua Hira tu, selimut Zammilu dia bawa jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah dia kata, ja'akan Namus. Kamu ni telah didatang oleh Namus. Dia tak tahu istilah tu. Maka disebut Namus tu dia Jibril. Jibril datang pada kau. Dan Waraqah bin Naufal masa tu disebutkan dia dah tua dan matanya pun dah tak nampak dah. Dah buta dah. Dan Waraqah bin Naufal dia kata, kalaulah aku ni hidup ketika mana kaum musyrikin, iaitu kaum Quraisy mengeluarkan engkau daripada kampung kau, pasti aku akan bersama dengan kau. Waraqah bin Naufal ni dia dah baca dah track record sejarah Nabi dan kitab-kitab tu terdahulu. Itu yang surah Al-Baqarah Allah sebutkan, allazina atahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni golongan yang baca kitab-kitab terdahulu yang telah didatangkan kitab Taurat ke Injil ke, dia baca kitab dan kitab terdahulu tu telah menceritakan akhlak sifat Nabi, yang mana tahunya itu dia bukan tahu biasa-biasa, tahunya luar biasa. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad bila baca kitab dulu sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Allah bawakan satu sampel, satu contoh kenal anak sendiri. Tuan-tuan, anak kita, kita kenal sebab dia lahir, kita tengok start daripada umur dia sehari sampai hari ini. Kan? Nabi itu daripada mula kecil sampai umur 40 tahun dapat wahyu angkat jadi Nabi itu, semua dah cerita dalam Quran, macam mana rupanya, rambutnya, telinganya, perangainya, akhlaknya, adik-beradiknya, sifat kelakuan, semua dah diceritakan pada kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana kita kenal anak-anak kita. Itu disebutkan, ya. Okey. Maka Waraqah bin Naufal dia kata, kalau aku adalah ketika mana engkau wahai Muhammad ditentang oleh kaum-kaum, niscaya aku bersama dengan engkau, dia kata. Okey. Dia berkata, budak ini akan mengalami peristiwa yang besar, kata Waraqah bin Naufal, atau mengakui kenabiannya. Hal itu berlaku apabila Buhairah mendengar kisah Nabi SAW mengenai sifat wahyu, kerana dia dipanggil oleh Khadijah untuk berjumpa dengan Nabi. Menggeletar hati Waraqah lalu berkata, inilah namus, namus yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Namus itu istilah dalam kitab dahulu. Inilah Jibril, dia panggil namus. Seandainya aku masih hidup dikala engkau diusir oleh kaummu, Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Jawab Waraqah, ya, setiap orang yang membawa seperti kamu, yang seperti yang kamu bawa ini pasti dianiaya. Jika aku masih hidup, saya akan menolongmu sedaya upaya. Tengok, Waraqah bin Naufal dah tahu dah cerita itu, sebab dia baca kitab yang terdahulu. Orang akan bertanya kepada mereka yang menyangka bahawa Muhammad diajar oleh seorang manusia. Dia kata, siapa nama gurunya waktu itu? Kita akan melihat jawapan yang saling bercanggah daripada mereka. Tanda ini hujah ni yang dibawa oleh golongan jahiliyah. Dia kata Nabi pernah belajar, kan? Pernah belajar, tapi dengan siapa? Okey. Itu dia sebutkan ni, siapa nama gurunya itu? Kita akan dapat melihat jawapan yang saling bercanggah daripada golongan jahiliyah ini. Seperti misalnya guru itu seorang pandai besi. Dia kata blacksmith, kan? Orang tukang besi yang Nabi dia belajar. Berasal daripada Rom. Bagaimana boleh diterima akal bahawa ilmu-ilmu Al-Quran itu datangnya daripada orang yang tidak dikenal oleh orang Mekah sebagai orang yang pandai dan mendalami kitab. Bila tanya, orang tanya, Nabi ni belajar pada siapa, kan? Bila kata dia ni, orang jahiliah kata belajar, dia tak tahu kata apa, Nabi ni dia belajar daripada tukang besi. Bagaimanalah orang tukang besi boleh ajar Nabi benda gaib? Tukang besi kau nak belajar nak buat kimpal besi, bolehlah. Tapi Nabi dia belajar benda-benda yang tidak diketahui. Dia kata, bahkan hanya seorang pandai besi yang setiap harinya memegang pemukul dan besi, orang asing yang tidak mengerti bahasa Arab memberi komen. Dia kata, satu, dia kata ni tukang besi. Kedua, dia ni berasal daripada Rom, bukan orang Arab pun.
Jadi macam mana dia ni nak ajar tentang Quran, bahasa Quran, memang tak logik alasan mereka itu. Maka disebutkan di sini ada dalil orang asing yang tidak mengerti bahasa Arab. Al-Quran memberi komen. Apa komen daripada Al-Quran ini? Disebutkan dalam Suratul Nahl di ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Lisanul lazi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Allah balas dalam Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik itu berkata, sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kami tahu, dia kata, golongan-golongan musyrikin ini, dia sebut, dia kata, Nabi ini sebenarnya ada orang ajar dia. Allah Ta'ala rekod dalam Quran. Padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing. Sedangkan dia kata tukang besi. Tukang besi pula orang Rom. Macam mana nak ajar tentang Quran? Bahasa Arab tak tahu langsung. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Padahal bahasa orang yang mengajar, yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, bahasa Rom. Sedang Al-Quran ini berbahasa Arab, lagi fasih dan juga nyata. So, mustahil orang Rom tiba-tiba boleh ngajar Nabi tentang bahasa Arab, boleh cipta Al-Quran dengan bahasa yang fasih. So, alasan tu memang tak logik. Okey. Kemudian kata pengarang, orang-orang Arab ingin sekali menolak Al-Quran kerana dendam kesumat mereka kepada Muhammad. Tetapi mereka tidak sanggup, tidak menemukan jalan dan usaha mereka sia-sia. Kemudian mengapa orang-orang etis masa kini mencari-cari jalan untuk daripada peninggalan sejarah, meskipun kegagalan itu telah pun berlaku 13 abad yang lebih. Kita disebut ni 14 abad lah. Maksudnya pengarang dia kata, geng Arab ni memang nak tolak Quran. Zaman Nabi tu orang yang pandai bahasa, yang pujangga, ahli puitis, ahli syair semua, zaman mereka pun tak menemui jalan buntu, tak dapat nak lawan, nak tolak Quran. Ini kan pula zaman sekarang, golongan etis ni mana mungkin dia mampulah lawan. Azannya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okey, saya ambil sedikit masa lagi untuk kita habis. Tajuk ni dia agak panjang sikit. Bermula daripada muka surat 61 ni. Syubhat para pembangkang wahyu. Cuma hujah dia banyak menarik. Syubhat pada pembangkang, lebih kurang 20 muka surat. Dibahaskan golongan yang menentang wahyu. Lebih kurang ada 20 hujah yang dibawa oleh Syekh Manak Khalil Qattan untuk memberikan rod kepada golongan pembangkang wahyu ini ya. Dan pada malam ni kita membahaskan poin yang berkaitan dengan Nabi ini. Dia tahu perkara-perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku, juga datang dalil yang menolaknya. Kemudian Nabi ini juga berguru kononnya dengan Bukhairah, Waraqah bin Naufal juga ditolak. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, dengan ini jelaslah bahawa Al-Quran tidak mengandungi unsur kemanusiaan. Jadi bila kita tengok keadaan begini, yang dikatakan bahawa golongan jahiliah yang mengatakan Nabi ini belajar daripada manusia lain, maka tertolak. Dan dalam Quran itu sendiri dia tak ada unsur kemanusiaan yang boleh manusia cipta. Sama ada oleh pembawanya atau orang lain. Sama ada dan Quran tu Muhammad sendiri nak tulis ataupun orang lain bantu, memang tak boleh. Dia kata ia diturunkan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana dan juga Maha Terpuji. Kemudian kata pengarang, perkembangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lingkungan yang buta huruf. Nabi ni hidup dalam zaman orang buta huruf. Orang tak kerti membaca, tak kerti menulis. Kebanyakan di Mekah tu tak kerti membaca, tak kerti menulis. Dan juga mereka ni golongan jahiliah. Kemudian perilakunya di tengah-tengah kaumnya itu merupakan bukti yang kuat bahawa Allah telah mempersiapkannya untuk memberi risalahnya. Nabi dalam kedudukan dia duduk dengan masyarakat jahiliah, masyarakat tak kerti membaca, tak kerti menulis. Allah jadikan Nabi tu tak kerti membaca. Kemudian Nabi juga tak boleh nak menulis. Tetapi Nabi ini mempunyai akhlak yang cukup baik. Al-Amin, terkenal, orang yang cukup jujur. Jadi Allah dah sediakan Muhammad ini untuk sebagai diangkat menjadi Nabi, memberi risalah. Allah mewahyukan kepadanya Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk umat ini. Okey. Firman Allah dalam surah Syura ayat 52 dan 53. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tafsirul umur. Apa kata Allah? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati perintah kami. Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apa itu Alkitab, iaitu Al-Quran, dan juga tidak mengetahui apakah itu iman. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu. Dia kata. Okey. Itu dalil ayat daripada Quran. Allah Ta'ala proofkan bahawa Nabi ini dia memang tidak ada maklumat tentang iman, tidak ada maklumat tentang Quran. Dan Allah berikan Quran tu sebagai cahaya dan juga petunjuk. Okey, kita ambil sikit lagi ni, kita habiskan muka surat ni. Syekh Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid berkata, biasanya perkembangan seorang anak yatim, fakir dan juga buta huruf seperti dia, seperti Muhammad itu, jiwanya akan dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya sejak awal pertumbuhan sampai masa tuanya. Akalnya pun akan terkesan oleh apa yang didengar daripada orang-orang yang berhubung dengannya, terutamanya daripada kerabat. Dia tidak memiliki kitab yang dapat memberinya petunjuk, tidak pula guru yang akan memberi pengajaran dan melindunginya. Seandainya budaya ini berjalan seperti biasa, tentulah dia akan tumbuh hidup dalam kepercayaan mereka dan mengikuti ajaran akidah mereka pula hingga mencapai usia dewasa. Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhid dia sebut, Muhammad ni sebenarnya kalau dia tak dapat wahyu daripada Allah,
Dia tak dapat, tidak diangkat menjadi Nabi. Tak ada Quran bagi Muhammad. Sebenarnya Muhammad ni dia akan hidup seperti anak-anak biasa, anak yatim. Anak yatim yang tak ada mak, tak ada ayah, hidup dengan suasana orang Arab jahiliah. Dan Muhammad ni pasti dia akan ikut agama-agama yang ada sebagai manusia normal. Kata Muhammad Abduh. Tapi Muhammad ni memang Allah sedia dia angkat untuk menjadi Rasul. Setelah itu barulah dia berfikir dan mempertimbangkannya. Lalu mencabar mereka jika ada dalil yang menunjukkan kepadanya atas kesesatan mereka. Hal itu juga telah dilakukan oleh beberapa orang yang semasa dengan dia. Seperti Umayyah bin Abisad dan Zaid bin Amr bin Naufal. Tetapi keadaannya tidak sedemikian. Sejak kecil ia sudah amat membenci penyembahan berhala. Dan kecil Nabi ni Allah Ta'ala sediakan memang dia tak suka kepada berhala. Dia dibimbing oleh akidah yang bersih dan akhlak yang baik. Wa wajadaka dhallam fahada. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Maka Allah berikan petunjuk. Memang pada kecil Allah Ta'ala dah sediakan. Ayat ini tidak mengandungi pengertian bahawa dia berada dalam penyembahan berhala sebelum mendapat petunjuk tauhid, atau berada di jalan yang tidak lurus sebelum berakhlak mulia. Jika ada yang mengatakan seperti itu, tentu hanya kebohongan yang nyata. Tetapi yang dimaksudkan adalah kebimbangan yang mencengkam hati orang-orang yang ikhlas, yang mengharapkan keselamatan dan kebajikan bagi umat manusia, mencari jalan keluar daripada kehancuran dan petunjuk daripada kesesatan. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi-Nya atas apa yang dicari dengan dipilihnya dia untuk menyampaikan risalahnya dan mengajarkan syariatnya. Okey, habis kat situ tajuk. So, malam ni kita cover ada beberapa poin. Satu tadi kita cover poin yang mengatakan Muhammad ni dia tahu perkara yang telah berlalu dan akan datang. Bila orang datang tanya dengan dia, ambil untuk diadili, maka itu juga membuktikan bukan sedemikian. Kemudian poin yang mengatakan Nabi ni dia ni ada guru, itu juga telah dijawab oleh pengarang. Kemudian mengatakan bahawa Nabi ini dia ada ilmu-ilmu yang lain yang dia kuasai, itu juga semua itu telah ditolak oleh pengarang. So kita habis dah tajuk itu. InsyaAllah kuliah-kuliah mungkin lepas raya besok kita akan sikit lagi ada satu line lagi. Ini tajuk kesesatan para ahli ilmu kalam. Dia ada para ilmu kalam ni sesat dalam memahami Al-Quran. Quran tu ada sebut sebagai Quran tu sebagai makhluk. Itu insya-Allah kita bahaskan pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.